Epic melabur untuk rakyat lebih 6 juta ringgit. Ladang rakyat pula tidak ketinggalan dengan pelaburan dengan faedah diberi kepada rakyat kepada 1,600 rakyat miskin dengan bantuan sebanyak 2,001 keluarga yang mencecah jumlah 3,1 juta ringgit. Tahniah kepada ladang rakyat. Tahniah kepada pengurusi ladang rakyat. Saya berkata tahniah kepada pengurusi ini agar pengurusi-pengurusi yang lain pun akan cuba untuk memastikan sumbangan mereka kepada rakyat negeri Terengganu akan meningkat. Saya berkata kepada pengurusi-pengurusi GLC, apa gunanya GLC untung tinggi-tinggi jika rakyat Terengganu tidak dibantu? Itulah cabaran yang saya beri kepada mereka. Tapi alhamdulillah, cabaran itu sudah mendapat sahutan daripada mereka. Dan alhamdulillah nikmat rakyat melalui penubuhan Terengganu Inc. ini jelas kelihatan dari masa ke semasa. Kita lihat pula tentang kedatangan pelancongan. Pada tahun 2005 1,8, 2006 2,3, 2007 sehingga Oktober 2,5, bermakna angka sebenarnya lebih tinggi daripada itu. Dan insya-Allah kita jangka tahun melawat Terengganu tahun ini ia akan meningkat kepada angka 3,5 juta pelancong. Ini bermakna peningkatan pelancong hampir 100% sejak 3-4 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan ini berbeza dengan, ini peringatan juga semasa 99 hingga 2004 di mana penurunan berlaku kepada kedatangan pelancong-pelancong kepada negeri Terengganu. Kita lihat bagaimana kita bina Taman Tamadun Islam. Taman Tamadun Islam yang pertama di dunia. InsyaAllah ini akan menggambarkan bahawa Terengganu akan satu tamadun baru akan dicipta di negeri Terengganu. Kita lihat siapnya lebuh raya terindah. Mungkin ramai yang belum mengunjungi lebih raya Simpang Pulai ke Kuala Berang, yang merupakan lebuh raya yang terindah di negara kita, yang telah siap, yang boleh dilalui sekarang. Kita boleh ke Ipoh hanya dalam masa 3-4 jam daripada Kuala Terengganu. Kita lihat juga kutipan zakat yang meningkat. 2004 36 juta, 2005 40 juta, 2006 40 juta, 2007 51 juta, peningkatan lebih 8 juta yang merupakan satu peningkatan yang tertinggi yang pernah dicapai oleh Maidam Terengganu. Tahniah. Banyak perubahan telah berlaku, saya katakan tadi. Perkembangan ekonomi, kuasa beli meningkat, premis niaga bertambah, peluang pekerjaan bertambah, lesen perniagaan bertambah, keyakinan sektor swasta meningkat, pelancong meningkat, kutipan zakat meningkat, dan banyak lagi perubahan-perubahan positif yang telah berlaku sejak lebih 3 tahun yang lalu. Dan ini memberi semangat baru kepada orang Terengganu bahawa kita boleh. Orang Terengganu boleh. Anak Terengganu boleh, anak Terengganu boleh menawan puncak dunia. Anak Terengganu boleh menawan kutub utara. Anak Terengganu boleh menjadi Johan dunia Formula Future 2 tahun berturut-turut. Letaklah di Italy, letaklah di Germany. Anak kita diberi latihan yang cukup, mampu menyaingi orang-orang putih yang dahulunya kita kagumi. Ini keyakinan bahawa orang Terengganu boleh. Keyakinan bahawa tiada halangan, hanya peluang. Terengganu boleh. Kita mahu jadi yang terbaik di dunia, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Terengganu boleh. Alhamdulillah, Yang Duli Yang Maha Mulia Tuanku pertama kali semasa pertandingan endurance baru-baru ini menamatkan 160 km dalam negara.
Terengganu boleh. Kerana dalam pertandingan baru-baru ini, penganjuran baru-baru ini, peratus yang menamatkan 160 meter, 60 kilometer ialah tertinggi di dunia. Tertinggi jika dibandingkan pertandingan-pertandingan yang diadakan di Australia, di Amerika, di Eropah. 73% yang tamat perlombaan 160 kilometer, tertinggi di dunia. Dan juga Bidong, Lebah Bidong merupakan pusat kejohanan terbaik di dunia. Tapi kita lihat, dalam masa yang singkat, rakyat Terengganu boleh membuktikan kepada negara, kita boleh membuktikan kepada dunia bahawa kita boleh dan kita boleh menjadi yang terbaik di dunia. Semangat Monsoon Cup juga. Dalam masa singkat 2 tahun, dahulu tidak ramai orang mengetahui apa Monsoon Cup. Tapi sekarang kita lihat pertandingan Monsoon Cup di Pulau Duyung yang dalam masa hanya 2 tahun saja, kita boleh memastikan ia menjadi penganjuran terbaik berbandingkan dengan World Match Tour yang lain. Berbandingkan dengan Portugal, berbanding dengan yang ada dilaksanakan di Denmark, Bermuda, Brazil, Sweden, Pulau Duyung menjadi yang terbaik di kalangan mereka. Ini suka tak suka, ini kenyataan. Ini kenyataan. Bukan keputusan ataupun bukan perbandingannya dibuat oleh Datuk Wahid Syam seorang. Bukan dibuat oleh Datuk Rahim Said seorang. Bukan kenyataan yang dibuat oleh Datuk SUK, tapi ini kenyataan yang dibuat oleh penganjur-penganjur di peringkat dunia. Sebab itulah kita melihat Pulau Duyung telah berubah wajah. Tidak kurang juga dengan UPSR. Tidak adalah orang, kalau dahulunya ada orang cuba menandingi Terengganu. Sekarang kita lihat mereka mengakui kehebatan dan kejuaraan Terengganu. Di mana-mana pun saya pergi, orang bukan hanya berkata UPSR terbaik, orang berkata kita 7 tahun UPSR terbaik. Bukan hanya itu, kita meletakkan satu tanda aras yang tinggi kepada anak-anak kita dalam pengajian Al-Quran. Di mana anak-anak kita, pastikan anak-anak kita yang berumur 6 tahun khatam Al-Quran. Kita tahu bukan hanya khatam Quran tapi juga hafaz Yasin. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, mereka mungkin kita mengatakan ini hanya merupakan satu perkara gimmick, perkara terlalu mementingkan agama yang tak perlu. Saya nak mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, bahawa apa yang kita latih kepada anak-anak kita ialah latihan otak mereka. Anak-anak yang hebat menghafaz, anak-anak yang boleh khatam Quran awal, insya-Allah kita akan melihat pembangunan minda mereka yang hebat. Kita bangunkan sekolah yang kita katakan akan menjadi insya-Allah the best school in the world. Saya beri masa untuk mereka 10 tahun lagi insya-Allah. Kita akan wujudkan di Terengganu ini sekolah yang terbaik di dunia untuk anak-anak kita. Maaf saya mengatakan kepada guru-guru, perbandingannya bukan MRSM, perbandingannya bukan dengan sekolah asrama penuh. Perbandingannya dengan Eton of England. Perbandingan dengan sekolah yang hebat di dunia. Karena kita ingin menjadi yang terhebat di dunia.